Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat serta keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam tazkirah ringkas kita ini, insya-Allah. Pada kali ini kita akan membawa tajuk berkenaan dengan redha. Bila sebut berkenaan dengan redha ini adalah satu anugerah ataupun pangkat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang terpilih. Kalau bahasa yang mudah, kita lihat bahawasanya contoh Tan Sri, Datuk Sri yang diberikan oleh tuanku kepada seseorang yang telah mengharumkan nama negara, contohnya. Maknanya mereka telah diuji dengan usaha mereka bersungguh-sungguh sehingga dianugerahkan pangkat sebegitu rupa. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, dia memberikan pangkat redha ini kepada hamba-hambanya yang telah diuji olehnya. Seperti mana yang kita lihat sahabat-sahabat Nabi SAW yang berstatuskan radhiyallahu anhum. 10 sahabat yang bila ada status radhiyallahu ini, jaminan di dunia lagi Nabi sebut akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurganya. Inilah satu kelebihan pangkat yang Allah Taala berikan di dunia. Maknanya orang yang dah confirm masuknya ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala dijamin oleh Nabi SAW. Baik, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di dalam kitab tasawuf ini nak ceritakan bab berkenaan dengan redha. Kita lihat apa yang definisi yang dimaksudkan dengan redha itu. Baik, redha ialah suka hati akan segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyangkal segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maknanya sebab redha ni apalah? Suka hati Allah Taala nak buat bagaimana. Suka hati akan segala yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi manusia, dia kena terima dengan rela hati segala ujian, sabar, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Seperti mana contoh yang terdekat kita boleh bagi tahu pada zaman sekarang ni, mana Covid semakin merebak, Covid semakin meningkat. Ada keluarga yang kita lihat habis satu keluarga, Allah Subhanahu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lihat ulama-ulama juga yang Allah Subhanahu wa taala ambil mereka dengan jalan kata terkena Covid ini. Seperti mana kita tengok Al-Fadhil Ustaz Ridwan Rahmat itu juga sebagai guru saya ketika waktu dahulu, mana Allah Ta'ala ambil dalam keadaan terkena penyakit. Maka satu orang kata apa, redha untuk di sisi keluarganya itu, isteri dan anak-anaknya itu, atas pemergian beliau itu sendiri. Jadi itulah satu benda yang kita lihat, keredaan tu perlu dididik. Redha itu perlu sebagai seorang manusia yang lemah ini, memang kita tak sanggup lah. Memang nak train sampai tahap sebegitu rupa memang agak sukar dan susah. Bila terkena pada diri kita pun kadang-kadang akan tumbang juga. Tapi nak tak nak, kita kena bersiap sedia dan cuba berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar bencana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu, kita bersiap sedia. Baik, hadirin dan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa disebutkan di dalam kitab ini, bukanlah artinya seseorang yang redha itu tidak berasa sakit dan resah apabila kena ujian, tetapi hati orang yang redha itu senantiasa mengetahui bahawa setiap perkara itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya redha itu adalah satu sifat yang terpuji dan dituntut di dalam agama. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah ayat 98, radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Redha Allah daripada mereka dan mereka redha dengan Allah, demikianlah untuk sesiapa yang takut kepadanya. Itu sebab dikisahkan, diceritakan suatu hari seorang lelaki yang sedang dalam keadaan tawaf mengelilingi Kaabah sambil berkata,
wahai Tuhanku, permohonan dia, adakah engkau redha kepadaku? Dia tanya pada Allah sambil dia tawaf. Kebetulannya di belakangnya Al-Imam Syafi'i yang bertanya balik kepada lelaki itu, adakah kamu redha segala diberikan Allah sehingga Allah juga boleh redha kepada engkau? Ini persoalan daripada Al-Imam Syafi'i. Adakah kamu redha segala diberikan Allah sehingga Allah juga boleh redha kepada engkau? Lelaki itu menjawab, subhanallah, aku redha apa yang datang darinya dan aku mengharapkan redanya juga. Jawab lelaki itu, apa maksud kamu sebenarnya? Tanya lelaki itu kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjawab, jika kamu bergembira mendapat ujian sama seperti kamu gembira mendapat nikmat, itulah maksud kamu redha sesuatu yang didatangkan oleh Allah kepada kamu. Maknanya datang, maknanya Allah Ta'ala, maknanya kuasa dia nak bagi apa? Kesakitan pada kita. Suka hati Allah Ta'ala nak buat, tapi kita redha, makna terima dengan senang hati apa segala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita. Itu satu benda yang bukan mudah dituturkan melalui pertuturan perkataan, tetapi hakikat kita ketika menghadapi suatu ujian dan bala itu dengan betul-betul hati kita betul-betul berserah tawakal redha pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini perlukan suatu kesabaran mujahadah yang begitu tinggi sekali. Baik, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ketahuilah bahawa redha ialah buah daripada kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tanda orang yang redha itu sama dengan tanda orang yang kasih akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan berkata Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, sesungguhnya redha itu ialah buah daripada mahabbah. Iaitu sesungguhnya redha itu adalah buah daripada mahabbah. Ni apa? Cinta akan Allah, dan merupakan pembicaraan yang penting dalam menuju makrifah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, serta mempunyai darajat yang tinggi dan yang mulia. Maknanya redha itu adalah buah daripada mahabbah, cinta akan Allah, dan merupakan pembicaraan yang penting dalam menuju ma'rifatullah. Maknanya nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka ujian-ujian beginilah yang perlu dihadapi oleh seseorang manusia. Itu barulah status tu Allah, seperti mana yang kita ceritakan tadi, status tu bertukar kepada radhiyallah. Mana redha Allah ke atas diri dia tu, yang boleh, yang confirm bila ada status redha itu pasti akan dimasukkannya ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, sabda Nabi SAW, dan sesungguhnya sebahagian daripada kebahagiaan anak Adam itu adalah redha akan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan kepadanya, dan kebinasaan anak Adam itu adalah memarahi akan apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tentukan kepadanya. Hadis yang diriwayatkan Tirmizi dan juga Al-Hakim. Memang kebiasaan tuan-tuan, bila kita lihat sesuatu kebahagiaan bila diberikan kepada seseorang itu, kadang-kadang diuji, pasti pertama tu akan marah. Kenapalah Allah Ta'ala uji aku? Orang lain banyak lagi, kenapa dia tak kena? Kenapa perlu pada aku? Kadang persoalan-persoalan itu yang bila seseorang tu diuji, ya Allah, beratnya ujian ini ya Allah. Bila terkena pada kita, kita kata kenapa orang tu tak kena? Padahal kita ni pergi masjid, mengaji, tapi kenapa kita diuji? Seperti mana yang saya ceritakan dulu, bahawasanya nak tunjuk kasih sayang Allah ni pada manusia, orang itu sentiasa akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu menunjukkan Allah tu kasih. Tapi seperti mana manusia kasih pada manusia adalah dengan menyayangi dan memberikan sesuatu. Itu manusia dengan manusia. Tapi Allah bila cinta kepada manusia, diuji dengan kesakitan, uji dengan cabaran dan juga musibah. Baik, kemudian dalam kitab ini menyatakan, dan sesungguhnya redha itu adalah kesudahan tuntutan ahli syurga. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maksudnya, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan redha, meredai. Masuklah ke dalam ini syurga hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 80-89. Maka inilah suatu
welcome, makna selamat datang Allah Subhanahu Wa Taala kepada ahli-ahli syurga yang Allah Taala redha ke atas dirinya, mana Allah Taala persilakan masuk syurganya dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam memahami hakikat redha ini ada beberapa persoalan tentang perbuatan yang baik dan juga yang jahat. Kerana kedua-duanya adalah qada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ketahuilah bahawa kufur dan maksiat itu ada baginya dua pihak. Terbahagi pada dua. Pihak yang pertama adalah yang datangnya daripada Allah, iaitu menghendaki akan terjadinya kufur dan maksiat serta ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada pihak yang kedua adalah usaha dan ikhtiar makhluk, iaitu perbuatan orang yang melakukan kufur dan maksiat. Dan pada pihak ini wajib membenci dan menentangnya. Maknanya redha terhadap peristiwa tersebut, itu kena redha, tapi tidak redha pada perbuatan yang itu tak, hukumnya adalah tak perlu kita nak redha. Kita redha pada perbuatan itu adalah maksiat. Redha tu maksiat. Redha pada maksiat itu adalah maksiat, tapi redha pada terjadinya masa dan ketika itu wajib. Tetapi redha pada perbuatan adalah diharamkan. Kerana pada pihak ini kita diperintahkan untuk menyeru kepada kebaikan dan menentang kepada kemungkaran. Dan pada pihak ini kita diperintahkan untuk seru kepada kebaikan dan menentang kepada kemungkaran. Dia melakukan zina, kita akan tentang kepada penzinaan, maksiat yang telah dilakukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kamu adalah sebaik-baik umat yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Surah Ali Imran ayat yang ketiga. Mencegah kemungkaran adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah menjadi seperti orang yang tertipu dalam amalannya, iaitu menyangka redha dengan segala perkara sehingga mereka redha dengan segala perkara sehingga mereka melalaikan jihad dan mencegah kemungkaran. Oleh itu perlulah kita usahakan agar sifat redha itu bertunjang di dalam hati kita. Ini satu benda yang perlu kita fahami, bahawasanya maknanya bila kita susah nak buat macam mana, kita kena redha lah kesusahan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi. Contoh sekarang ni Covid, dah sakit macam mana, dah ketentuan Allah, betul ketentuan Allah, tetapi dalam masa yang sama kita kena ada ikhtiar untuk mengubati penyakit tersebut. Apa-apa perubatan pun tak kisahlah, asalkan bukannya kita duduk di rumah tahan sakit sehingga meninggal dunia. Allah, Islam pun tak ajar begitu. Perlu ada ikhtiar. Begitu juga dalam kehidupan kita, mana redha tu perlu. Redha dan juga ikhtiar itu kena bersama. Bila kita dah ikhtiar, keputusan yang terakhir sekali itu yang kita dapat, maka kita redha lah. Itu mana ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan proses ini bukan suatu proses yang mudah, perlukan kepada mujahadah yang sangat-sangat tinggi. Jadi insya-Allah tuan-tuan, kita berjumpa di lain waktu, di lain masa insya-Allah. Sekian aku qauli hada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.